Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita telah pun memperbincangkan masih lagi dalam tajuk istikhlaf, iaitu mengambil alih tugas imam. Iaitu pada pertemuan lepas kita dah bincang berkaitan dengan sifat-sifat khalifah, iaitu pengganti kepada imam. Maka insya-Allah untuk pertemuan kita pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung perbincangan kita pada halaman yang ke-163. Ke surat 163 di dalam tajuk apa yang perlu dilakukan oleh masbuq yang menjadi khalifah setelah istikhlaf. Tajuknya apa dia, tuan-tuan? Apa yang perlu dilakukan oleh seorang masbuq
tatkala dia telah mengambil alih tugas imam, iaitu dia disebut sebagai khalifah. Contoh apa dia? Maghrib tadi barangkali imam terbatal daripada salatnya, maka imam keluar daripada jamaah dan menggantikan imam itu adalah daripada kalangan makmum yang masbuk. Maka apabila makmum masbuk itu mengambil alih tugas imam, maka apakah yang perlu dilakukan oleh masbuk tadi? Dan disebutkan masbuk tadi adalah merupakan khalifah, iaitu pengganti kepada imam. Cuma persoalannya apa dia nak buat? Maksud apa dia nak buat ni adalah apakah dia nak salat menurut peraturan salat dia sendiri, ataupun dia mesti mengikut peraturan salat imam asal. Kalau ikut peraturan salat dia masbuk, barangkali dia mungkin rakaat kedua, rakaat ketiga, tapi imam asal mungkin berada pada rakaat ketiga atau keempat. Masbuklah. Kalau dia ikut peraturan salat dia, maka jadikan dia akan lebih pada satu rakaat atau dua rakaat. Maknanya yang ikut akan tertambahlah. Tetapi ada pun kalau dia mengikut peraturan salat imam asal, bagaimanakah tindak tanduk dan kelakuan yang perlu dilakukan? Itu dia. Contoh kita sebut adalah kalau dia ikut peraturan salat imam asal sudah berada pada rakaat ketiga, sedangkan dia baru sahaja rakaat kedua, maka dia kena habiskan dan dia berhutang lagi satu rakaat. Maka bagaimanakah cara dia untuk menyelesaikan masalah jamaah dan masalah diri dia yang berbaki lagi satu rakaat? Jadi dia ada dua persoalan. Dia nak ikut peraturan salat dia ke atau nak ikut peraturan salat imam? Kalaulah masbuk itu jadi khalifah, kalau muafiq jadi khalifah, selesai masalah. Sebab apa? Sebab muafiq salam, jamaah semua sama akan ikut salam. Sebab peraturan salat muafiq sama akan peraturan salat imam asal. Tapi perbincangan dia masbuk. Baik. Maka kata ulama, untuk memperbincangkan masalah ini, masbuk itu bagaimanakah dia nak selesaikan masalah dia, kata ulama, dia terbahagi kepada dua kemungkinan. Itu dia. Kita sebut pada pertemuan sebelum ni, siapa jua makmum. Tadi kita tahu nak ikut peraturan solat imam ke nak ikut peraturan solat dia. Maka kita sebut sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa jua yang ditugaskan atau ditaklifkan atau diberi tanggungjawab atau dilantik dalam salat berjamaah untuk menjadi khalifah, iaitu pengganti kepada imam, tidak kira sama ada dia ini adalah muafiq atau masbuk, ataupun orang yang tak turut serta dalam jamaah, baru masuk dalam salat tiba-tiba jadi khalifah, kata ulama yang disebut adalah mesti orang yang menjadi khalifah tadi, dia mesti mengikut peraturan salat imam asal. Mesti. Mana kata wajib lah. Selesai satu masalah. Dia faham? Selesai satu masalah, kita tahu dah. Bila masbuk ambil alih tugas imam, maka masbuk tadi dia wajib ikut peraturan salat imam asal. Selesai. Cuma perbincangannya, barangkali ada masbuk yang tahu yang tahu peraturan salat imam dan ada yang tak tahu peraturan salat imam. Dia pun tertanya-tanya, imam rakaat ke berapa ni? Barangkali dia takbir Allahu Akbar, baru sempurna takbiratul ihram, tiba-tiba imam keluar daripada jamaah dan dia dilantik. Imam rakaat ke berapa ni? Dia tak tahu, betul? Ada masbuk yang tahu. Dia masuk Allahu Akbar dan dia dah dapat satu rakaat bersama imam. Kemudian masuk kepada rakaat kedua dia dah tahu dah imam rakaat ke berapa. Maknanya kata dia tahulah peraturan salat imam ni. Kita sebut tadi, saya ulang balik. Siapa jua yang ambil alih tugas imam, dia mesti ikut peraturan salat imam asal.
Tak kira dia muwafiq, tak kira dia masbuk, tak kira dia jamaah yang tak salat, tiba-tiba dia jadi pengganti kepada imam, maka dia mesti ikut peraturan salat imam asal. Baik. Cuma kata ulama, dia ada dua kemungkinan. Barangkali dia tahu peraturan salat imam, kalau dia tahu selesai masalah. Dan barangkali juga kata ulama, dia tak tahu peraturan salat imam. Contoh tahu peraturan solat imam bagaimana? Imam dah rakaat kedua, dia sampai dia takbir dan dia sempat ikut imam pada rakaat kedua, dan bila imam batal pada rakaat ketiga. Jadi dia tahu dah imam sudah berada pada rakaat yang ketiga, maka dia ikutlah peraturan solat imam asal. Dia tahu tak? Dia tahu dah. Yang tak tahu peraturan solat imam asal, barangkali kemungkinannya bagaimana? Dia baru je mula takbir, mungkin imam dah berada pada rakaat kedua atau rakaat ketiga. Dia baru sahaja takbir Allahu Akbar, tiba-tiba imam keluar dan imam tarik dia jadi khalifah. Dia tahu tak? Dia pun tak tahu. Yang tahu ni nak buat macam mana, yang tak tahu ni pun nak buat bagaimana. Maka telah dijelaskan oleh para ulama penjelasan bagi makmum yang tahu peraturan salat imam dan makmum yang tak tahu peraturan salat imam. Tuan-tuan boleh tengok dengan halaman 163. Siapa yang di kitab boleh buka 163 tu. Nombor 1, tengok. Yang ada bold tu. Tanda yang telah dibolkan. Khalifah mengetahui nazmun, iaitu peraturan salat imam. Kan? Mana kata kategori pertama apa dia? Kemungkinan yang pertama, dia jadi masbuk dan dia masbuk dan dia jadi khalifah, tapi dia tahu peraturan salat imam. Yang tahu ni senang sikit. Dia yang susah nanti kita nak bincang yang tak tahu ni nanti. Apa dia kata apa? Dan apa yang baki perlu diselesaikan. Maka menurut ulama-ulama bermazhab Syafi'i, sekiranya yang mengambil alih yakni khalifah itu ialah salah seorang makmum yang masbuk, maka wajib baginya meraihkan atau mengikut peraturan salat imam asal. Ni saya dah sebut, dia kena ikut. Yang pertama. Maka dengan itu ia dikehendaki duduk seperti duduk tahiyat awal di waktu imam asal sepatutnya duduk tahiyat awal itu. Ia juga wajib berdiri di waktu imam asal sepatutnya berdiri sebagaimana ia sepatutnya lakukan sekiranya imam asal itu tidak keluar dari salat. Perkara pertama perlu faham, dia masbuk, dia tahu peraturan salat imam asal, dia kena ikut. Kalau imam asal berada pada rakaat ketiga sedangkan dia baru berada pada rakaat kedua, kata ulama, dia tak dibenarkan duduk tasyahud awal. Dia baru rakaat kedua, sepatutnya bagi diri dia kalau dia rakaat kedua dia tasyahud awal. Tapi dia tak boleh ikut diri dia kena ikut imam. Imam dah rakaat ketiga, maka pada ketika itu sepatutnya dia duduk, dia tak boleh duduk, dia kena berdiri, iaitu rakaat ketiga. Jadi rakaat ketiga bagi imam asal adalah merupakan rakaat kedua bagi diri dia. Baik dia dah berdiri, dah rakaat ketiga sempurna bagi imam ataupun imam asal tadi, maka masuk rakaat keempat. Rakaat keempat bagi imam adalah rakaat ketiga bagi diri dia. Maka bila rakaat ketiga bagi diri dia, sepatutnya dia berdiri, betul? Rakaat keempat bagi imam duduk tasyahud akhir. Maka kata ulama, dia tak dibenarkan berdiri untuk ikut solat dia. Dia kena ikut solat imam asal dan duduk tasyahud akhir. Cuma perbincangannya, lepas dibaca tasyahud dia nak salam ke bagaimana? Kan. Baik, saya tak nak terus lagi. Disambung lagi nanti. Kat sini ada sambung lagi. Jadi kita tahu macam mana kaedah yang pertama, masbuk itu dia kena ikut peraturan solat imam asal. Kalau pada ketika itu imam asal berdiri, dia kena berdiri. Dia duduk tapi dia tak boleh duduk, dia kena berdiri, iaitu tasyahud awal. Kan itu saya dah jelaskan tadi. Baik. Sambung. Jika seseorang masbuk mendapati imam di dalam rakaat kedua salat subuh, kemudian imam berhadas dan seterusnya makmum masbuk itu menjadi khalifah, maka ia juga tetap disunatkan membaca kunut dan duduk tahiyat akhir serta membaca tasyahud akhir dan kemudian berdiri tanpa memberi salam dan seterusnya menyambung satu rakaat lagi dan kemudian sekali lagi membaca doa kunut untuk dirinya. Dah ditambah dah. Bagaimana penyelesaian dia? Yang saya sebut tadi contoh dalam salat zuhur, mungkin dia 2 rakaat, imam asal dah 3 rakaat, maka kita kata dia kena ikut peraturan salat imam asal. Maka dia duduk tasyahud akhir, betul? Lepas dia duduk tasyahud akhir, kata ulama, dia tak dibenarkan untuk beri salam sebab dia ada hutang lagi 1 rakaat. Jamaah dengan dia dah habis rakaat, iaitu imam asal lah 4 rakaat. Jadi pada ketika itu
maka lepas dia fil alamin innaka hamidum majid pada tasyahud akhir, dia duduk tasyahud akhir dan dia baca tasyahud akhir, kata ulama, dia boleh terus bangkit berdiri. Allahu Akbar. Jamaah nanti kita cerita nak buat apa pula. Itu dia. Dapat tak? Jelas tak kat sini? Baik. Tapi dalam sambungan tadi dia kata dibawa pula gambaran masalah pada solat lain pula, pada solat subuh. Baik, katakanlah solat subuh rakaat pertama dia tak sampai lagi. Masuk imam kepada rakaat kedua, dia sampai, dia takbir Allahu Akbar. Dia tahu dah imam rakaat kedua. Kalau solat subuh mustahil lah dia tak tahu peraturan solat imam, sebab 2 rakaat je. Kan? Maka pada imam berada pada rakaat kedua, imam keluar daripada jamaah, dia baru masuk dan dia pun jadi khalifah. Kata ulama dalam mazhab Syafi'i apa dia? Adalah dia juga disunatkan untuk berkunut seperti imam asal berkunut. Sebab apa maksud imam asal berkunut? Imam asal dah keluar, imam asal dah rakaat kedua, dia baru rakaat pertama. Sepatutnya dia rakaat pertama dia sunat berkunut tak? Dia belum lagi tiba masa untuk berkunut, sebab dia baru 1 rakaat. Imam asal dah 2 rakaat. Imam asal sunat berkunut, maka dia tak boleh ikut peraturan solat dia mesti ikut peraturan solat imam asal. Maka pada ketika itu imam asal sunat berkunut, maka dia pun kata ulama sunat berkunut. Dia berkunut. Allahumma hdina fi man hadait. Kita kata kunut itu sunat dibaca jahar pada semua doa, termasuk lah dikatakan adalah doa, kemudian istisna doa dan sana, kemudian salawat dan salam ke atas Nabi daripada awal sampai akhir. Dia berkunutlah. Allahumma hdina fi man hadait, doa kuat. Makmum amin. Dia pula wa'afina fi man afait, makmum amin. Wa tawallana fi man tawallait, makmum amin. Wa barik lana fi ma a'tait, makmum amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, makmum amin. Fa innaka taqdi, dia kuat lagi. Imam kan, imam saya sebut imam kuat. Fa innaka taqdi, imam kuat. Jadi makmum pada ketika itu tak payah aminkan, sebab sana berarti imam dan makmum baca sama, cuma imam baca kuat, makmum baca pelan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Makmum amin dulu, baru wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Imam pun sujud Allahu Akbar. Imam tu khalifah, hadiahlah. Kan? Duduk antara 2 sujud. Sujud kedua dia duduk tasyahud akhir, betul? Sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Dia boleh bagi salam tak? Tak boleh lagi bagi salam, sebab dia ada hutang lagi 1 rakaat. Dia kena buat begitu sebab dia kena ikut peraturan salat imam asal. Sebab tu dia kena buat begitu. Baik, dia tak boleh bagi salam. Dia kena bangkit untuk tambah lagi 1 rakaat. Jamaah nak buat apa? Nanti kita sambung. Perbincangan ada lagi, kita sambung. Jamaah nak buat apa? Nak mufarakah ke? Nak tunggu imam ke? Nanti perbincangan ada sambung. Baik, sambung. Sekiranya imam telah melakukan suatu kesalahan secara terlupa, sama ada sebelum atau sesudah masbuk itu masuk berjamaah, maka ia tetap dikehendaki atau disunatkan melakukan sujud sahwi di akhir solat imam. Menurut pendapat yang asah, ia sekali lagi disunatkan sujud sahwi di akhir solatnya sendiri pada keseluruhannya jika sudah selesai bilangan dan tuntutan yang sepatutnya dilakukan oleh imam asal, barulah ia boleh menyambung untuk menyelesaikan salatnya sendiri. Ditambah lagi, tadi lepas fil alamina innaka hamidum majid, dia tak boleh bagi salam, dia kena bangkit berdiri. Tapi kata ulama ditambah lagi, kalaulah ketika salat berjamaah imam asal tadi ada buat silap pula, yang sunat bagi diri imam asal itu untuk sujud sahwi, maka dia kena sempurnakan dahulu. Kan? Mana kata apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Tak boleh bagi salam lagi. Dia kena sujud Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Ada 3 kaedah bacaan tu. Subhana rabbil a'la wa bihamdi boleh ketika sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasu boleh ketika sujud sahwi, ataupun astaghfirullahal azim. Kita pernah bincang masalah ni. Baik.
Sujud yang pertama, subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Duduk antara dua sujud sahwi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud sahwi yang kedua, subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kembali kepada duduk tasyahud akhir, Allahu akbar. Dia tak boleh bagi salam, dia kena berdiri. Ini kata ulama tambahan, sekiranya kalaulah pada ketika itu imam ada buat silap yang sunat sujud sahwi, maka dia pun tetap disunatkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia bangkit berdiri untuk tambah akan rakaatnya yang tertinggal. Jelas tak sekarang ni? Baik. Ni kita nak bincang pula, bagaimana pula makmum nak buat ni? Imam khalifah bangkit berdiri. Dia tak boleh berdiri sebab makmum dah selesai salat. Dia nak bagi salam kepada ketika itu, ataupun dia itu kan? Ha? Ya. Ya. Baik. 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 Oh, ramai keliru. Baik. Baik, tu kata tuan dia kata dia kata tak berapa sesuai. Jadi saya tanyalah kepada tuan-tuan, berapa ramai nak saya teruskan perbincangan ni? Tu saya tahu. Berapa Kita ada kitab. Kitab itu dia gitu. Jadi harus tak jelaskan jadi katanya yang ada kitab dia faham. Jadi yang tak ada kitab mungkin dia tak nampak penulisan tersebut. Jelas betul ni. Tak apalah, secara mudahnya kalau mungkin tuan-tuan mungkin agak yang tak berapa faham, baik, tak ada masalah. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri faham satu perkara. Sebab yang bagi faham ni bukan tugas saya. Tugas saya menyampaikan saja. Yang beri faham selebihnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat keterangan yang lanjut ataupun lebih lagi. Sebab kenapa saya buka permasalahan ni tuan-tuan? Sebab soalan ni saya sebut, apa yang berlaku ni dalam kitab ni banyak dah berlaku hari ni. Hari ni banyak dah berlaku. Mungkin di Masjid Parit Bilal ni tak pernah berlaku. Tapi saya sebut masalah ni banyak dah berlaku di sekitar kawasan Bertupat. Dan ramai daripada kalangan jamaah rujuk kepada saya. Ada yang pada ketika itu buat keputusan sendiri sampai dia tak tahu solatnya tak sah. Sebab apa yang kita pelajari sekarang ni mungkin dari segi sudut umumnya macam tak ada apa-apa masalah. Tapi saya sebut dari segi sudut pengkhususan permasalahan ni, dia mengakibatkan sah atau tak sah salat berjamaah. Sebab kita salat berjamaah satu hari 5 kali, kalau kita tak faham hukum, cukup sekadar kita rasa aku dah memadai, aku belajar, cukuplah. Aku tahu salat jamaah, pergi balik dah memadai, tak apa. Maka aku balik, tiba-tiba berlaku pada diri kita, kita terpinga-pinga. Lantaran apa yang berlaku pada jamaah pada hari ini, dia ambil keputusan untuk batalkan salat. Banyak yang hari ini berlaku begini. Mungkin secara teori sukar untuk faham, saya sebut. Sebab tu apa yang perlu difahami, sebab tu waktu saya terangkan, saya minta tuan-tuan pandang saya, tengok saya betul-betul. Kan? Tengok dan cuba fahami apa yang saya sebut. Dalam setiap kata-kata saya cuba gambarkan dahulu. Sebab untuk kepada praktikal memang dia akan perlukan kepada penjelasan yang khusus. Cuma hari ini lebih kepada saya buat kuliah maghrib untuk apa? Untuk membantu tuan-tuan faham. Kan? Sebab hari ini
Kita bukan minta hari ni kita belajar untuk jadi orang alim, tak. Saya pun bukan, maknanya kata bukan bidang kita untuk belajar kitab jadi alim, tak. Kan? Bukan belajar kitab untuk jadi alim, tak. Tapi kita ambil pendekatan, kita belajar untuk faham. Kan? Untuk faham dan untuk tahu di atas dasar ilmu. Dan bila mana kita tahu kita belajar atas dasar ilmu, maka kita tahu ada saham yang Allah Ta'ala akan beri. Kan? Sebab kita dah lazim sangat belajar benda yang biasa. Apa dia? Solat, rukun solat ada 13 lazim. Itu benda tu biasa. Solat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi kita tak explore benda yang lain. Sehingganya natijahnya bila kita tak explore benda yang lain, natijahnya apa dia? Bila berlaku, kita terpinga-pinga. Sedangkan apa yang disebutkan ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab, termasuklah antara kitab-kitab yang saya sebut ni hanya disebut rangkuman daripada kebanyakan kitab jadikan satu. Tuan-tuan buka kitab-kitab fiqh yang tuan-tuan dulu ngaji, mungkin kitab Matla' al-Badrin wa Majma' al-Bahrain, kitab Sabil al-Muhtadin, kitab Bughiyatul Tulab, ni kitab-kitab Jawi lama yang banyak diguna pakai di Malaysia sebagai rujukan. Kitabnya tak tebal, nipis je, dan disebutkan tentang hukum hakam salat berjamaah. Tapi kita sekadar baca sepintas lalu, tapi kita tak memahami masalah tersebut. Sebab tu saya sebut, hari ni saya buka kitab ni bukan sebab nak tuan-tuan jadi alim, tak. Kerana tugas nak jadi alim ni adalah tugas para ulama'. Yang alim tu adalah para ulama'. Kita, tugas kita belajar untuk faham. Sebab tu saya sebut, kalau kita tak faham, kita kena minta dengan siapa yang beri faham. Hatta kalau kita nak ajak orang buat usaha dakwah, orang tu tak ikut, salah kita ke? Tidak. Itu bukan salah kita, itu adalah ketetapan Allah yang belum beri lagi dia petunjuk, iaitu taufik. Sama juga dalam kita belajar ilmu, jangan kita salahkan siapa yang cuba untuk ajar. Berarti kalau kita salahkan siapa yang ajar, sama juga kalau kita di sekolah dahulu, hari ni ramai orang yang cuba salahkan guru kerana ajar tak faham. Kata guru kami, tuan-tuan, waktu kami belajar dahulu, jangan salahkan guru yang ajar tak faham, tapi salahkan diri kita yang tak nak belajar untuk cuba faham. Sebab kita lah hari ni nilai ilmu dipandang rendah. Sebab apa? Sebab hari ni di sekolah, bila anak tak pandai cari guru, salahkan guru. Natijah apa? Anak jadi tak pandai. Sebab apa? Tak berkat pada ilmu. Kerana perlu kita ingat, dalam ilmu ni ada keberkatan yang ulama' dah sebut. Sebab tu sebelum kita mengaji kitab-kitab fiqh, benda yang pertama kita patut belajar adalah bab akidah, bab tauhid, bab akhlak, adab ilmu. Sebab tu ada setengah tempat atau pengajian dibuka kitab apa? Ta'limul muta'allim tariqatut ta'allum. Tentang apa? Tentang adab kita duduk belajar dan adab kita dengan guru. Mungkin tuan-tuan tak nampak, tapi saya bukan minta tuan-tuan agungkan, tidak. Tapi ini saya nak berikan gambaran apa dia untuk diri kita bersama. Saya bukan orang yang hebat, tak tuan-tuan. Saya pun sama macam tuan-tuan, dalam proses fatrah belajar lagi, tuan-tuan. Tapi sebab apa? Sebab kita ambil pendekatan bahawasanya ini adalah ilmu, dan ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini maslahah yang berlaku. Sebab apa saya sebut? Maslahah ini berlaku satu hari 5 kali. Ada kala terkena dan ada kala tak terkena. Bila terkena kepada kita, itu jadi orang buat hukum sendiri. Kan? Walaupun saya yakin ada yang faham, ada yang tak faham. Yang saya nampak, yang ramai yang faham itu barangkali dia ikut daripada awal. Jadi dia tahu susunnya. Peraturan tu daripada awal dia tahu. Jadi dia nampak faham. Makna kata kalau tuan-tuan nak salahkan saya ajar tak faham, bolehlah. Kalau ada yang tak faham terus. Tapi di sini saya tengok ada yang faham. Berarti ada yang faham tu, alhamdulillah, itu semua izin Allah. Yang tak faham tu saya kata cuba dapatkan pendekatan untuk lebih faham. Kerana masa yang kita ada taklah terlalu banyak. Dan kitab yang kita peroleh ni adalah 600 halaman lebih. Kan? 600 halaman lebih, berarti apa dia? Berarti masih lama lagi. Masih banyak lagi hukum hakam yang kita tak belajar lagi. Ini tak termasuk lagi dalam hukum solat Jumaat, tuan-tuan. Tiap-tiap minggu solat Jumaat. Tapi hukum tak tahu, kita sepatutnya bermukim di tempat kita. Kita suka-suka je minggu ni pergi, cubalah pindah-pindah tempat lain. Tak boleh kata ulama'. Itu belum masuk hukum solat Jumaat lagi. Kenapa kita belajar? Bukan sebab kita nak jadi alim. Saya dah sebut dalam masalah ni, banyak kali saya sebut. Hari ni kita belajar kitab bukan sebab kita nak jadi orang alim. Hatta kata ulama', buka kitab, orang awam pun boleh ngaji kitab. Kan? Bukan tujuan kita. Tujuan kita belajar adalah sebab nak nyatakan itu adalah
Dia memang jarang. Tapi kalau berlaku, apa tuan-tuan nak buat? Apa nak buat? Kalau berlaku, tuan-tuan nak buat apa? Kebetulan tuan-tuan pula ditarik jadi khalifah pada ketika itu. Apa nak buat? Adakah diam saja? Tak apalah, ikut aku je lah. Maka kalau ikut diri kita, kata ulama, itu boleh menjejaskan jamaah yang lain. Dan kita sebut ada syarat daripada awal yang kita sebut. Dan masalah istikhlaf ni mesti berlaku sebelum jamaah yang lain ada sudah berpindah rukun. Kan? Sebab tu saya sebut, saya tak mengapa tuan-tuan. Saya tak nafikan nak duduk. Saya tak nafikan. Ada lebih kurang 20 tempat berkuliah di kawasan Batu Pahat ni tuan-tuan. Tempat saya, dalam jadual saya sendiri buat bancian. Dalam kitab salat berjamaah ni tuan-tuan, tak ramai yang berminat nak duduk tuan. Sebab apa? Sebab mereka rasa aku tak faham. Itulah, aku pergi cari yang lain lah, yang aku lebih senang nak faham. Tak apa, bagi saya tak salahkan diri tuan-tuan. Itu pilihan pada tuan-tuan. Kerana tuan-tuan berhak untuk pilih tuan-tuan nak belajar yang mana. Sebab hari ni di Masjid Surau, mana-mana tempat penuh dengan kuliah dan majlis ilmu. Kan? Tuan-tuan nak pilih je, datang atau tak nak. Kalau nak, datang. Kalau tak nak, terpulang. Tapi saya doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada diri kita sama-sama. Yang mana yang datang, nak mengaji, nak faham, Allah beri faham pada tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya pesan, kita ikhtiar dah belajar. Habis belajar, sebab tu kita doa supaya Allah beri faham. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Memang pada dasarnya kita tahu tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan ni hebat sebenarnya bab tauhid, tentang bab akidah, bab tasawuf, tentang apa dia, tugas kita sebagai hamba adalah usaha, doa dan tawakal kepada Allah. Dan kadang-kadang kita hanya tahu ucapan ni tuan-tuan, cakap, tapi kita tak praktikkan perkara tersebut. Natijah apa dia tuan-tuan? Ilmu tu hanya jadi ilmu yang sia-sia sahaja. Ilmu yang sia-sia, kan? Jadi tuan-tuan, itulah saya sebut. Tak mengapa. Yang tak faham tu saya tak salahkan tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak faham, itu bukan kerja saya. Kerja saya sampaikan je, kan? Jadi yang tak faham tu saya tak salahkan, tak mengapa, kan? Saya terima sebaik mungkin. Tapi apa cara sekalipun, insya-Allah tuan-tuan, saya cuba untuk sehabis baik mungkin untuk beri faham kepada tuan-tuan. Baik. Sebab tu saya minta waktu saya jelas tuan-tuan. Bila saya kata tuan-tuan, tolong pandang saya elok-elok, tengok betul-betul. Bukan pandang muka saya, tak. Saya pun tak handsome mana pun, tak ada. Pandang saya sebab saya nak beritahu perkara ni, dan saya minta tuan-tuan cuba gambarkan masalah ni. Gambarkan macam mana, kita bayangkan seolah-olah kita berada dalam masalah tersebut. Kita berada dalam masalah tersebut. Apabila kita berada dalam masalah tersebut, contoh saya kata kita masbuk, gambarkan kita masbuk, bukan gambarkan kita muwafiq. Kan? Yang faham masbuk atau muwafiq mungkin dah ikut pengajian saya daripada awal tu. Apa itu masbuk, apa itu muwafiq. Jadi dia boleh gambarkan, okey, masbuk macam mana. Lepas dah gambarkan masbuk, maka dia kata ambil alih tugas imam. Jadi waktu tersebut ada pertindihan antara rakaat dia dengan rakaat imam. Jadi dia boleh gambarkan. Sebab tu tuan-tuan, mengaji kitab fiqh ni tuan-tuan saya sebut, dia tak boleh hanya duduk dengar semata-mata tuan-tuan, tak. Sebab tu orang yang mengaji fiqh adalah orang yang menggerakkan akal dia. Begitu juga orang yang mengaji tauhid. Orang yang mengaji tauhid pun sama, adalah orang yang dia gerakkan akal dia. Tapi kalau kita duduk belajar hari ni, kita belajar kitab fiqh ke belajar kitab tauhid, kita tak nak gerakkan akal kita tuan-tuan. Sebab tu akal kita dia akan jadi hanya terima sahaja. Tapi kefahaman itu tidak datang. Itu dari segi sudut ilmu akal dia lah. Tak mengapa. Soalan tuan tadi tak mengapa, saya tak ada masalah, kan? Saya tak salahkan. Memang betul juga tuan tak faham. Mungkin atas kesilapan diri saya juga sebab tuan tak faham. Tapi apa pun, saya ucapkan terima kasih atas apa yang tuan beritahu kepada saya. Tuan tak faham, tak mengapa. InsyaAllah saya lepas ni saya akan cuba beri faham lagi lebih jelas. Tak apa, kita bagi ruang untuk azan isyak dahulu. Lepas ni kita sambung sedikit lagi untuk kita habiskan yang pertama dahulu, dan saya akan buat kesimpulan. Yang itulah kita akan beritahu insyaAllah. Wallahualam. Baik, kita bagi ruang untuk azan dahulu.
Baik, kita sambung sedikit lagi. Baik, setelah kita tahu bahawasanya apabila seorang makmum itu yang masbuk itu dia telah mengambil alih tugas imam dan didapatinya bahawasanya imam itu ada melakukan kesilapan yang sunat bagi imam untuk sujud sahwi, maka adalah sunat bagi makmum tadi bagi makmum masbuk yang menggantikan imam tadi iaitu khalifah untuk dia melakukan sujud sahwi. Setelah dia lakukan sujud sahwi kata ulama, maka dia boleh terus berdiri menambah akan rakaatnya. Adapun bagi makmum kita sambung. Bagi makmum pula pada ketika itu mereka diberi dua pilihan sama ada. Dia diberi pilihan yang pertama nak niat mufaraqah boleh. Mufaraqah ni apa dia? Niat berpisah daripada imam. Dan kata ulama bagi makmum ini mufaraqah itu adalah lebih baik.
Mufaraqah itu adalah lebih baik. Kerana apa? Kerana dia tidaklah menanti sehingga barangkali imam itu ada 2 atau 3 rakaat lagi, tidak terlalu lama, dan penantian itu tidaklah menjadi penantian yang sia-sia. Yang kedua apa dia? Dia boleh bersabar. Mana kata apa? Dia tunggu imam sampai imam salam, sampai imam sampai kepada tahiyat akhir, imam salam, barulah dia salam sama-sama imam. Ada 2 pilihan. Jadi ini yang kita nak bincangkan pada hari ini, tuan-tuan, adalah masbuk yang menjadi khalifah dan dia tahu akan peraturan salat imam asal. Secara kesimpulannya, tuan-tuan, mudah faham dia apa? Kalaulah saya minta tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan berada dalam keadaan tu. Ini mungkin mudah faham sikitlah. Tuan-tuan, letakkan diri tuan-tuan berada dalam keadaan masalah ni. Tuan-tuan gambarkan tuan-tuan baru sahaja sampai dalam salat fardu. Contoh ambil salat apa? Salat maghrib tadi. Contoh maghrib tadi. Tuan-tuan sampai imam sudah berada pada rakaat kedua. Kan? Gambarkan imam sudah berada pada rakaat kedua. Tuan-tuan baru sampai. Jadi tuan-tuan baru sampai, tuan-tuan takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak imam dah berada pada rakaat kedua? Dah tahu dah, sebab waktu tuan-tuan sampai, imam baru sahaja bangkit daripada sujud kedua dan terus berdiri. Maka tuan-tuan tahulah kita dah berada, imam tu berada pada rakaat pertama. Jadi kita masuk, kita berada pada rakaat kedua imam. Kita rakaat pertama. Jadi tuan-tuan, imam rakaat kedua, tuan-tuan rakaat pertama. Mudah faham dia begitu je. Tuan-tuan, imam rakaat kedua maghrib tadi, tuan-tuan rakaat pertama. Tuan-tuan pun takbir Allahu Akbar. Sempurna je takbiratul ihram tuan-tuan, maka imam pun keluar, terbatal. Barangkali terkentut atau sebagainya, ataupun imam pada ketika itu mungkin terkena sesuatu yang mengakibatkan berdarah, yang mana kita sebut najis itu termasuk darah, yang mana kata kalau mengalir darah tersebut dia tak boleh, dia kena keluar atau sebagainya lah. Kan? Ataupun imam barangkali yang disebut contoh masalah dia apa, imam dah solat tiba-tiba dia terlupa yang dia belum berwuduk. Itu pun kata ulama antara masalah yang barangkali boleh berlaku pada diri imam. Jadi imam rakaat kedua, tuan-tuan rakaat pertama Allahu Akbar, sempurna je takbiratul ihram tuan-tuan, imam keluar. Dan kebetulan imam nampak tuan-tuan lah merupakan orang yang layak untuk menggantikan dia. Ni kita ambil gambar masalah dia. Imam kita maghrib tadi nampak tuan-tuan lah yang layak untuk gantikan dia. Tapi tuan-tuan masbuk, iaitu makmum yang telah ketinggalan 1 rakaat daripada imam. Maka imam keluar, imam dah tarik tuan-tuan, tuan-tuan pun dah masuk pada tempat imam tadi kan. Dah duduk tempat imam, maka apa perlu tuan-tuan lakukan? Bila tuan-tuan dah berdiri saja pada tempat imam, kata ulama, kita dah tahu kita kena ikut peraturan solat imam asal. Kita baru rakaat pertama, betul? Imam rakaat kedua. Jadi kita kena jadikan itu sebagai rakaat kedua. Bererti apa dia? Imam sunat tasyahud awal. Jadi tuan-tuan pun kena tasyahud awal. Tuan-tuan tak boleh ikut diri tuan-tuan, iaitu rakaat pertama. Tak perlu. Maka kata ulama, kita baru masuk dan kita ambil alih tugas imam dan kita terus solat. Baca Fatihah rakaat kedua secara kuat lah. Kita baca kuat, sunat baca kuat. Imam baca kuat, maka dia pun sunat baca kuat. Baca kuat Fatihah. Lepas kuat baca Fatihah, baca surah pula. Habis surah, dia rakaat, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan sujud kedua, dan duduk tasyahud awal. Tuan-tuan kena buat begitu. Jamaah dia akan ikut, jangan risau. Jamaah akan ikut. Tuan-tuan sampai tasyahud awal, habis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tuan-tuan pun berdiri. Tuan-tuan berapa rakaat dah? Baru 1, kan? Tapi imam asal 2. Sebabkan tuan-tuan wajib ikut peraturan salat imam asal, tuan-tuan kena buat begitu. Baik, habis tasyahud awal berdiri, baca Fatihah, tapi sir pula, betul? Secara perlahan. Sebab dah rakaat ketiga. Maka baca Fatihah sampai habis Fatihah. Kata ulama, kata Imam Syafi'i juga, pada rakaat ketiga, keempat pun imam sunat baca surah. Kalau imam nak baca boleh, tak nak baca pun tak apa. Tapi afdal ni baca surah lah pada rakaat ketiga dan keempat pada salat fard. Tuan-tuan baca Fatihah, baca surah rakaat ketiga, tuan-tuan rakaat Allahu Akbar, jamaah ikut. Tuan-tuan iktidal sami Allahu liman hamidah, jamaah ikut. Tuan-tuan sujud Allahu Akbar, jamaah ikut. Tuan-tuan duduk antara sujud kedua dan duduk tasyahud akhir. Tak boleh duduk tasyahud awal, kena duduk tasyahud akhir juga kata ulama. Seperti mana imam asal sedang lakukan.
Walaupun pada ketika itu tuan-tuan baru rakaat kedua duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir pada ketika itu sampailah baca tahiyat akhir sampai fil alamin innaka hamidum majid, dah habis baca. Maka pada ketika itu kata ulama, tuan-tuan tak boleh bagi salam. Jamaah dah boleh bagi salam dah. Kan? Tuan-tuan boleh bagi salam tak? Tak boleh bagi salam sebab masih lagi ada hutang satu rakaat. Sebab waktu tuan-tuan ambil alih tugas imam, tuan-tuan adalah masbuk satu rakaat. Tuan-tuan ada hutang satu rakaat, jadi untuk diri kita dah selesai, kita pun terus berdiri fil alamina innaka hamidum majid, kita pun terus berdiri Allahu akbar. Waktu kita berdiri tak perlu angkat suara, tapi perlu sebut Allahu akbar, kata ulama. Tak perlu angkat suara, yang tak perlu kuatkan suara sebab dah tak ada orang lagi ikut tuan-tuan, melainkan tuan-tuan sendiri yang sudah tambah pada rakaat yang tuan-tuan kurang. Baik, tuan-tuan berdiri, selesaikanlah macam biasa, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud, sampailah tuan-tuan salam. Jadi tuan-tuan selesai masalah. Jamaah tadi saya sebut, bila tuan-tuan berdiri sahaja tadi, maka jamaah dia ada dua pilihan. Pilihan pertama, dia boleh bagi salam, iaitu waktu tuan-tuan berdiri, dia dalam hati dah niat mufarakah dah terus. Dia niat mufarakah dan dia terus bagi salam. Dia niat mufarakah dan dia terus bagi salam. Pilihan kedua apa dia? Dia tunggu je tuan-tuan, sampailah tuan-tuan sampai kepada tahiyat akhir, tuan-tuan bagi salam, baru jamaah tadi ikut bagi salam. Jadi dua pilihan. Tapi kata ulama, pilihan pertama ini adalah merupakan pilihan yang terbaik, iaitu apa dia? Niat mufarakah dan terus bagi salam. Ini adalah gambaran masalah bagi masbuk yang tahu akan peraturan salat imam. Dia lewat tapi dia tahu. Maka cara bagaimana? Begitulah kaedah penyelesaian dia, kata ulama. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Jelas tak? Boleh, silakan. Adakah masalah ni yang mufarakah tu dengan tunggu imam tu sama dengan masalah imam terlebih rakaat? Terlebih rakaat kata ulama adalah lebih baik menanti, dia lain. Itu lain. Tak perlu mufarakah. Ini bukan masalah terlebih rakaat kata ulama, kan? Terlebih rakaat kata ulama, kan kita bincang bila imam terlebih rakaat, makmum tegur imam, betul? Dan bila imam ditegur oleh makmum, imam tak nak baliklah katakan. Maka kata ulama dia boleh mufarakah, betul boleh mufarakah. Tapi kata ulama pilihan terbaik dia tunggu, kan? Kenapa tu sepatutnya soalan tersebut saya nak jelaskan, tapi saya takut nanti dia nampak lagi jauh. Tapi insya-Allah satu masa saya boleh jelaskan. Kenapa ada sebagian ulama kata apa? Mufarakah lebih baik. Kenapa ada sebagian ulama kata menanti lebih baik? Nanti kita akan bincang masalah tersebut. Dia ada perbezaan dan dia ada lebih penjelasan yang berbeza sedikit. Tapi saya nak minta tuan-tuan faham tak ini? Sekat ni. Baik. Yang imam masbuk itu, baik. Dia tak tahu dia imam asal kat yang berapa. Baik. Tak jelas lagi. Yang tu nombor 2 saya belum jelas lagi. Yang tu saya nak jelaskan tapi tak kesempatan lah. Tadi kalau tidak sempat, tapi tak mengapa. Pertemuan nanti insya-Allah minggu keempat saya jelaskan. Apa dia? Masbuk yang kedua apa dia? Dia dah ambil alih tugas imam. Dia masbuk, dia ambil alih tugas imam tapi dia tak tahu imam ni rakaat ke berapa. Itu nanti saya akan jelaskan insya-Allah nanti. Dia ada kaedah dia yang disebut oleh ulama berdasarkan, ingat tak hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd Al-Sa'idi tu, yang Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ingat tak hadis tu? Hadis panjang tu, ingat tak? Sayyidina Abu Bakar jadi imam ketika Nabi SAW tak sampai lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar toleh ke belakang. Tengok Rasulullah ada kat belakang. Rasulullah ada kat belakang Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar berundur, Rasulullah SAW ambil tempat Sayyidina Abu Bakar. Nanti kita akan ambil pengajaran daripada hadis tu, boleh diguna pakai dalam gambaran masalah kedua, iaitu makmum tak tahu peraturan solat imam asal. Dia tak tahu imam ni rakaat ke berapa, dia buntu. Kan? Saya bagi gambaran awal apa dia boleh toleh ke belakang tengok apa jamaah tengah buat. Nanti itu hanya gambaran saja. Penjelasan dia tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan datang kuliah saya insya-Allah pada minggu keempat. Pergi minggu keempat, Jumaat insya-Allah, pada hari Isnin minggu keempat insya-Allah saya akan jelaskan lagi. Baik. Saya minta maaf tuan-tuan, andai kata tadi mungkin saya ada tersalah kata tadi, bagi pihak saya lah, kan. Jadi saya nak tanya, saya nak buat bancaan sikit je tuan-tuan. Saya minta bantuan tuan-tuan. Berapa ramai yang faham apa yang saya jelaskan tadi? Yang baru tadi. Yang baru sebentar ni, berapa ramai yang faham? Sikit saya minta tuan-tuan, bantuan tuan-tuan. Sebab saya risau tuan-tuan. Sebenarnya tujuan saya memang saya datang nak bagi faham. Jadi alhamdulillah ramai yang faham lah. Jadi saya harap tuan-tuan, ada apa-apa masalah kalau kurang jelas atau kurang faham, mohon maklum kepada saya. Kan?
InsyaAllah. Kalau mungkin tuan-tuan tak faham sekarang, lepas habis kuliah nak jumpa saya, nak tanya, saya boleh jelaskan, insyaAllah saya jelaskan lagi. Yang penting apa yang saya harapkan tuan-tuan faham, tu je. Okey? Baik. Jadi saya rasa mungkin cukup sekadar tu saja untuk kita pada hari ini. Jadi apa yang berlaku, yang tadi berlaku tu, saya harap tuan-tuan jangan bawa keluar, habis kat sini. Cukup sekadar kat sini. Jadi yang sahabat kita tu, kita anggap dia nak belajar juga, tak apa. Jangan bawa keluar. Saya minta tuan-tuan, tolong jaga aib sahabat kita tu. Tolong jaga aib sahabat kita. Mudah-mudahan kita jaga aib dia, Allah akan jaga aib kita juga bersama, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah kita sentiasa berada dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekadar itu saja daripada kita untuk hari ini. Yang baik adalah datang daripada Allah, dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.